Belanjawan 2023 pada peringkat dasar diluluskan Dewan Rakyat. Kerajaan Perpaduan teruskan program Jana Wibawa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Asami, Berita Parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang perbekalan 2023 Belanjawan 2023 pada peringkat dasar. Keputusan itu diumumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul dengan undian suara majoriti selepas bacaan kali kedua. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada Jawatankuasa sebuah majlis. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Terima kasih. Rang undang-undang berkenaan dibahas 167 ahli parlimen selama 6 hari selepas dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan pada 24 Februari lalu. Sesi penggulungan perbahasan Belanjawan 2023, kerajaan dalam apa cara sekalipun akan memastikan usaha menoktahkan miskin tegar dapat dijayakan tahun ini. Jaminan itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang perlu ialah tekad kita. Sebab itu banyak inisiatif. Bukan saja inisiatif rahmah, inisiatif pendapatan rakyat, IPR yang dijalankan secara meluas, dan selain daripada kerajaan dan kementerian, saya telah minta semua JLC, JLIC, NGO untuk memastikan program ini berjalan dan disusuli dengan langkah-langkah berikut supaya mereka terlepas bukan saja tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya, insya-Allah. Mengenai isu pengeluaran KWSP, kerajaan bercadang memperkenal kaedah yang membenarkan penjara membuat pinjaman bank menggunakan wang caruman sebagai cagaran. Bagaimanapun, kaedah itu hanyalah bagi mereka yang benar-benar terdesak dan memerlukan wang. Maka saya akan pastikan supaya KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang punya wang dan keadaan terdesak, pinjam dari bank, ya, dengan kolateral atau jaminan cagaran daripada wang KWSP. Ini yang terbaik. Sementara itu, pemberian wang ihsan kepada Kelantan dan Terengganu tidak pernah dibatalkan. Sebaliknya, sebahagian kecil peruntukan tersebut akan disalur terus kepada golongan miskin. Kita tidak akan kurangkan jumlah yang kita janjikan untuk wang ihsan. Tetapi kita nak tentukan dalam beberapa kategori wang itu disalur terus. Kalau tidak, berilah banyak mana pun wang ihsan. Kadar kemiskinan di Terengganu, Kelantan masih tahap yang sama. Jadi ini saya jelaskan supaya jangan bangkit lagi soal zalim. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan khusus dalam bentuk dana tambahan pinjaman mikro berjumlah RM100 juta disalurkan kepada komuniti PKS Sabah dan Sarawak. Juga diumumkan kemudahan jaminan PKS dari bank sebanyak RM500 juta. Datuk Seri Anwar juga memberitahu kerajaan akan meneruskan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa, Jana Wibawa. Beliau berkata program berkenaan tidak dibatalkan, sebaliknya melalui proses runding semula berikutan terdapat banyak pelanggaran sebelum ini. Ada syarikat Cina yang jadi di Bumiputerakan kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Jadi, itu pun nak pertahankan. Pertahankan. Mesti pertahankan. Ni projek Bumiputera bagi bercina. Tak apa. Apa dia? Peraturan apa kewangan macam ini?
Estet padi berskala besar di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan dalam usaha menjamin keselamatan negara selain membawa golongan petani keluar daripada status miskin tegar. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia akan laksanakan musim Felkra Berhad dan sudah mendapat persetujuan dasar oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. InsyaAllah kita akan rundingkan agar tambahan kira-kira 15,000 hingga 20,000 hektar estet padi akan kita akan buka tanpa menghilangkan hak milik tanah kerajaan negeri dan hak milik individu, dan kita lakukan sebagaimana yang telah berjaya dilaksanakan di Parlimen Pasir Salak yang dikenali sebagai estet padi seberang Perak. Saya telah meminta supaya sebuah jawatankuasa teknikal di peringkat kementerian dan kerajaan negeri digerakkan sepenuhnya mulai daripada 2 hari yang lalu dan semalam di Sabah untuk memberikan beberapa input kepada pihak kementerian. Selain itu, Datuk Seri Dr. Zahid turut menjawab celahan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkafli Hanafi yang bertanya perbezaan estet padi berskala besar itu dengan program Smart Sawah berskala besar, Smart SBB. Beliau memaklumkan pihaknya akan mewujudkan satu skim di bawah Felkra. Jelas beliau apa yang penting inisiatif estet padi itu bukan tertumpu pada penanaman padi semata-mata. Sebaliknya turut memberi fokus pada kebajikan petani dan pembangunan kawasan berkenaan. Sebanyak RM10.76 bilion diperuntuk bagi menampung subsidi bil elektrik untuk pengguna domestik dan pengguna bukan domestik kategori Walton rendah LV bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2023. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Hamad berkata ini meliputi pengguna daripada perniagaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Yang terdiri daripada perniagaan mikro, kecil, sederhana termasuk restoran, kedai runcit, bengkel-bengkel dan pengguna dalam kategori pertanian spesifik seperti petani, penternak dan pekebun. Ini bermakna 9.5 juta pengguna elektrik, 99% keseluruhan pengguna di Semenanjung tidak terkesan. Sementara itu, bagi pelaksanaan projek rancangan Tempatan Banjir RTB bernilai RM15 bilion yang diluluskan kerajaan sebelum ini akan tetap dilaksanakan melalui kaedah perolehan tender terbuka. Nik Nazmi berkata pelaksanaan projek RTB itu akan disegerakan bermula selewat-lewatnya Jun ini setelah proses tender dimuktamadkan. Kerajaan dijangka memuktamadkan mengenai pelaksanaan rangkai 5G negara pada penghujung Mac ini. Ketika ini, sesi libat urus oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Syarikat Telekomunikasi Digital Nasional Berhad DNB dan SKMM masih diadakan bagi menentukan hala tuju pelaksanaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beberapa model pelaksanaan serta teknologi terkini seperti broadband wireless access, fixed wireless access dan teknologi satelit sedang dipertimbang bagi merapatkan jurang digital di antara kawasan bandar dan desa. Masih ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi, diperinci, ditelusuri, diteliti sebelum keputusan mengenai hala tuju pelaksanaan 5G dapat dicapai. Kerajaan insya-Allah dijangka membuat keputusan muktamad mengenai pelaksanaan rangkaian 5G ini menjelang hujung Mac 2023. Menurut Fahmi, sehingga 31 Januari 2023, DNB telah mencapai 52.6% liputan di kawasan berpenduduk dan komited mencapai 80% menjelang penghujung tahun ini. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa kerajaan mengambil pendekatan supaya DNB diurus dengan lebih telus dan terangkum supaya dapat mencapai penyertaan penuh oleh pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Akhirnya apa yang mustahak, yang menjadi maqasid ataupun higher objektif dengan izin, kita dapat capai liputan 5G yang menyeluruh pada harga yang berpatutan untuk rakyat.
Sejumlah 920 juta ringgit telah diluluskan kerajaan untuk menaik taraf bangunan serta infrastruktur 380 buah sekolah daif di seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan KPM juga sedang dalam tindakan menubuhkan jawatan kuasa pemandu pembangunan sekolah daif bagi memantau status pelaksanaan projek pembangunan sekolah dengan bangunan daif di setiap negeri. Tambah beliau, pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, KPM sedang memperincikan cadangan memperkasakan pelaksanaan projek pembangunan bangunan sekolah daif dan pihaknya akan turut meneliti beberapa perkara lain. Pertama, keperluan bagi penubuhan satu jawatan kuasa khas atau task force dengan izin di peringkat kementerian untuk memantau secara khusus pelaksanaan projek pembangunan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Kedua, menambah baik proses kerja di pelbagai peringkat seperti pra-pembinaan dan semasa pembinaan. Dan yang terakhir, melaksanakan libat urus dengan semua pihak berkaitan bagi memastikan pelaksanaan projek dapat disegerakan. Selain itu, menjawab kepada Ahli Parlimen Baram, Fadlina memaklumkan terdapat 19 buah sekolah telah diluluskan bagi pembangunan semula dan kini berada dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Manakala bagi sekolah lain, KPM melalui Jabatan Pendidikan Sarawak sedang meneliti keperluan pembinaan bangunan gantian terutama dalam aspek keperluan sebenar, lebihan baki tanah sekolah serta status hak milik tanah sebelum dimohon untuk pertimbangan agensi pusat. Tuntutan pihak yang mendakwa waris Sultan Sulu terhadap Malaysia dianggap tindakan luar batasan, keterlaluan dan melanggar undang-undang antarabangsa. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, kerajaan tidak akan berkompromi dengan tuntutan berkenaan sebalik komited mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat. Datuk Seri Dr. Zamri menjelaskan kerajaan telah mengambil pendekatan diplomatik bagi melengkapkan langkah perundangan diterajui Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Jabatan Peguam Negara. Di peringkat DAS, Kementerian Luar Negeri juga telah mengutus nota diplomatik kepada kesemua 168 negara Convention New York 1958 pada 16 Jun 2022 dan 15 Julai 2022 bagi mengutarakan bantahan Malaysia terhadap isu tuntutan ini. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah mengutuskan nota diplomatik tambahan kepada negara-negara di mana proses perundangan sedang berlangsung seperti Sepanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda untuk menegaskan pendirian negara di samping menerangkan perkara yang sebenar untuk mematahkan hujahan pihak penuntut. Isu tuntutan berkenaan kini ditangani oleh Sekretariat Khas yang dipengerusikan oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi bersama Peguam Cara Negara 2 sebagai timbalannya. Salam sejahtera. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan penguatkuasaan Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 dirancang diadakan secara berperingkat tahun ini. Ia melibatkan takrifan, elemen kesedaran, pendidikan dan pemahaman gangguan berkenaan kepada masyarakat. Akta Anti Gangguan Seksual 2022 iaitu Akta 840 telah pun diwartakan pada 18 Oktober 2022. KPWKM berpandangan adalah penting untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran rakyat tentang betapa seriusnya isu yang melibatkan gangguan seksual sebelum akta ini dikuatkuasakan sepenuhnya. Mengenai pelaksanaan gaji minimum, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 bagi majikan yang menggajikan kurang 5 orang pekerja daripada 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 di seluruh negara. Keputusan penangguhan ini dibuat adalah kerana kerajaan prihatin kepada usahawan perniagaan mikro yang masih belum pulih sepenuhnya ekoran perniagaan yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira memorandum daripada pelbagai pihak yang terlibat yang menyatakan bahawa mereka terpaksa menanggung kos tambahan akibat daripada
pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022. Pelanjutan tambahan selama 6 bulan ini diharap dapat memberikan peluang untuk majikan perniagaan mikro menyelaras dan mengimbangi keperluan kewangan. Berkenaan kekurangan petugas kesihatan, terutamanya jururawat terlatih di hospital kerajaan, Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata beberapa inisiatif telah diambil untuk memastikan perkara berkenaan dapat diatasi. Meningkatkan pengambilan pelatih diploma kejururawatan di Institut Latihan KKM selain melantik tetap ke semua jururawat keluaran ILKKM. KKM juga telah melaksanakan urusan lantikan secara berfasa bagi 2,336 jururawat kontrak lantikan swasta bukan keluaran institusi latihan selain ILKKM yang masih berkhidmat di KKM. KKM sentiasa memberi perhatian kepada kebajikan penambahbaikan laluan kerjaya, skim perkhidmatan jururawat dan juga skim perkhidmatan yang lain. Namun begitu, KKM tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk jururawat daripada meletak jawatan selepas mendapat tawaran yang lebih baik di luar KKM ataupun di luar negara. Baik, tiada cadangan untuk mewujudkan skim pencen bagi warga emas yang berusia 65 tahun ke atas yang tidak menerima pencen kerajaan maupun pencen perkeso. Bagaimanapun ketika ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM menawarkan perkhidmatan sosial berbentuk bantuan kebajikan dan kewangan. Pada masa ini, KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM menawarkan perkhidmatan sosial berbentuk bantuan kebajikan dan keuangan seperti bantuan warga emas BWE yang berjumlah RM500 sebulan, penubuhan pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE, perkhidmatan penjagaan warga emas di institusi seperti Rumah Sri Kenangan dan Rumah Ehsan serta program-program yang menggalakkan penuaan produktif melalui penyediaan ruang dan peluang kepada warga emas untuk melibatkan diri dalam sektor ekonomi walaupun dalam skala kecil-kecilan. Beliau menambah dasar warga emas negara telah menggariskan 6 strategi utama dengan salah satu berkaitan keselamatan dan perlindungan yang memberi fokus kepada keterjaminan hak dan akses warga emas kepada keperluan asas. Kira-kira 800 ekar tanah kerajaan persekutuan telah dikenal pasti bagi pelaksanaan inisiatif Usahawan Tani Intan. Justru kerjasama Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang memberi bantuan kepada peserta membolehkan kumpulan sasar menerima gaji asas berjumlah RM2,000 sebulan. Dalam masa sama, kerajaan negeri dan PBT turut dipertanggungjawabkan untuk mengurus hal ehwal pentadbiran seperti penggajian, pemantauan dan penyelenggaraan fasiliti yang berkaitan. Kerajaan juga akan memberi subsidi tambahan bagi menampung sela gaji yang kurang sehingga setiap peserta mencapai pendapatan RM2,000 sebulan. Dalam kerangka ini, unjuran pendapatan yang diperoleh daripada hasil jualan cili, contohnya bagi setengah ekar bagi setiap seorang penerima melalui kaedah fertigasi ini ialah mencecah RM2,000 sebulan dalam tempoh tiap-tiap bulan, 24 bulan itu. Setakat ini, kementerian telah menerima 24,000 permohonan dari kumpulan miskin tegar untuk menyertai IPR selepas lebih seminggu dilancarkan. Lebih 5,600 usahawan kraftangan berdaftar menerima manfaat menerusi inisiatif pendigitalan dengan penjanaan pendapatan berjumlah RM60 juta setakat Januari lepas. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan mengakui kejayaan itu menerusi inisiatif bersama Kraftangan Malaysia dalam memberi galakan kepada penggiat industri menyasarkan produk menerusi platform digital seperti eCraft Bazaar dan MyCraft Shopee. Serentak dengan itu, kementerian mengalu-alukan inisiatif pendigitalan penggiat industri. Dengan itu, pentingnya kita mengubah cara niaga ke arah mesra teknologi dan mengurangkan interaksi bersemuka seperti sistem pembayaran tanpa tunai, teknologi tanpa sentuh contactless
teknologi, daftar masuk kendiri serta pemasaran dalam talian. Kementerian sebelum ini katanya telah menambah baik pelan pemulihan sedia ada dengan membangunkan rangka kerja pemulihan pelancongan 2.0 atau TRF 2.0. Meningkatkan semula Sepanjang 2015 hingga 2018, 133.1 bilion ringgit cukai bersih diperoleh menerusi pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dari 2015 hingga 2018. Namun kerajaan perpaduan masih belum bercadang untuk memperkenalkan semula GST buat masa ini. GST boleh jadi cukai yang progresif jika kita mengenakan kadar sifar kepada barangan yang diguna oleh orang B40 ya. Oleh itu kita masih lagi mengkaji, menilai bilakah masa yang sesuai. Kita masih lagi tidak menoktahkan GST ini. Itu setakat itu yang saya boleh nyatakan. Cuma pada tahun ini dia tidak akan dilaksanakan. Tambah beliau lagi, hampir 90% negara di dunia telah melaksanakan GST sebagai langkah meningkatkan pendapatan cukai negara. Bagaimanapun, pelaksanaan GST memerlukan kajian serta penilaian agar sistem percukaian tersebut boleh membantu golongan B40 dan M40. Pihak berkuasa telah membekukan sejumlah 24.3 juta ringgit daripada akaun yang disyaki terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram termasuk penipuan kewangan dalam talian. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chee Kiong berkata jumlah itu diperoleh hasil aduan yang diterima oleh Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC. Sehingga 31 Januari lalu, NSRC telah merekodkan 16,752 panggilan merangkumi pelbagai kes penipuan juga termasuk panggilan berkaitan khidmat nasihat isu skam. Kita ada mekanisme, kita ada peraturan dan kita ada juga seperti yang saya maklumkan cara-cara untuk melaporkan. Jadi ini kita memang tegas dalam hal ini. Saya sendiri telah berjumpa dengan pegawai-pegawai Bank Negara dan kita tegas bahawa perlu ada satu tanggungjawab yang dikongsi oleh kedua pihak terutamanya dari segi keselamatan, bukan saja keselamatan di pihak sistem perbankan tetapi juga keselamatan dari segi peranti pengguna. Berdasarkan aduan diterima NSRC, pihak Polis Diraja Malaysia telah membuka 751 kertas siasatan bagi kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 24 kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 telah dibuka. 754 buku teks digital telah dimuat naik dalam Pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia DELIMA. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Hing memaklumkan keperluan itu merupakan sebahagian bahan pembelajaran dalam bentuk digital. Pendekatan itu juga antara lain menangani isu beg berat murid di sekolah secara berterusan. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, pada masa ini KPM dalam usaha untuk menukarkan bahan sistem pendidikan termasuk buku teks secara fizikal kepada digital dengan mengambil kira pemilikan peranti digital dalam kalangan semua murid dan ketersediaan capaian internet. Selain menerbitkan buku teks dalam format digital, KPM telah melaksanakan penambahbaikan inisiatif bagi menangani isu beg berat secara holistik bermula tahun lepas. Beberapa syarikat penerbangan telah dikenakan penalti 4.72 juta ringgit selepas gagal mematuhi Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia MACPC 2016 antara 2018 hingga Januari lepas. Kegagalan syarikat penerbangan menyediakan penjagaan serta keperluan selepas penerbangan dibatal atau ditunda menjadi antara punca penalti. Kementerian Pengangkutan melalui Suruhanjaya Penerbangan Awam Malaysia (MEFCOM) pada 5 Januari 2023 telah mengingatkan semua syarikat penerbangan untuk memperkukuhkan pengurusan pengendalian penundaan dan pembatalan penerbangan bertujuan untuk menambah baik komunikasi kepada penumpang serta menyediakan penjagaan dan keperluan seperti yang digariskan di dalam Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia, Malaysia Aviation Consumer Protection Code 2016.
Sekiranya syarikat penerbangan gagal mematuhi MACPC, MEFCOM boleh menggunakan penalti kewangan sebanyak amount yang tidak melebihi RM200,000 dan ketidakpatuhan kedua atau berikutnya amount 10 kali daripada penalti kewangan yang dikenakan bagi ketidakpatuhan yang pertama. Berhubung harga tiket syarikat penerbangan, Kementerian Pengangkutan melalui MEFCOM meneruskan pemantauan harga tiket bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan-laluan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Shi ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, Anthony menjelaskan penerbangan tambahan juga disediakan bagi musim perayaan seperti AirAsia yang menyediakan 62 penerbangan tambahan dari 19 hingga 21 April depan dan 28 hingga 30 April sempena sambutan Aidilfitri. Projek transformasi perusahaan getah negara target berupaya membantu aktiviti penjualan getah krip dalam konsep koperasi. Ia dijangka dapat memberi nilai tambah getah sekaligus memberi pulangan serta pendapatan yang lebih baik kepada pekebun kecil. Pihak kementerian telah melaksanakan pemberian insentif pengeluaran getah IPG yang bertujuan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah di pasaran rendah di samping mengelakkan pekebun kecil untuk terus menuri. Kementerian juga melaksanakan pemberian insentif pengeluaran latex IPL sebagai usaha memberi peluang kepada pekebun kecil getah menambah pendapatan dengan memberi gelakan untuk beralih kepada menghasilkan susu getah latex berbanding getah skerap ataupun kaplam. Kementerian juga berharap kumpulan pekebun kecil dapat memanfaatkan pelbagai inisiatif yang diperkenal dalam meningkatkan pendapatan dalam menghadapi ketidaktentuan harga agri-komoditi. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.